Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Ustaz harap semua dalam keadaan sihat sejahtera selalu, insya-Allah. Jadi hari ini insya-Allah kita akan teruskan pembelajaran kita dalam subjek mata pelajaran syariah, okey, lisanah as-salisah. Kita masih lagi berbincang pada tajuk fiqhul ibadah. Tajuk yang pertama iaitu as-shaum. Okey. Jadi minggu lepas kita dah belajar ta'rif puasa. Minggu lepas hari Isnin hari itu kita sudah belajar ta'rif puasa. Apa? Kemudian dalil-dalil, kemudian hukum puasa, dan juga satu lagi adalah syarat apa? Syarat wajib. Okey. Jadi hari ini kita nak teruskan kepada pembelajaran seterusnya lah, bab puasa ni, iaitu syarat sah. Okey. Jadi seterusnya syarat sah puasa. Okey, jom kita tengok. Pada buka buku muka surat berapa? Muka surat 77 sebagaimana yang ada dalam buku teks. Okey. Boleh tengok Syurut sihhatus shaumi. Syurutu sihhatis shaumi. Syurutu sihhatis shaumi. Maksudnya syarat sah berpuasa. Ada berapa syarat sah puasa? Ada 3. Okey, tengok. Ada 3 Satu, al-islamu fala yasihu shaumul kafir. Okey, yang pertama syarat sah puasa adalah al-islam. Mesti seorang itu adalah Islam baru sah puasa. Fala yasihu shaumul kafir. Tidak sah puasa orang yang kafir. Orang kafir tak sah puasa. Kalau dia puasa pun tak sah. Faham tak? Faham tak tu? Okey. Kedua, al-aqlu. Okey, tengok al-aqlu. Hai an yakuna mumayyizan fala yasihu shaumul majnun wat-tifli ghairul mumayyiz. Okey. Apa maksud dia al-aqlu ni? Al-aqlu ni maksudnya berakal. Okey, syarat sah puasa yang kedua adalah berakal. Ai an yakuna mumayyizan, hendaklah ia adalah seorang yang mumayyiz. Paling kurang orang yang berakal ni adalah mumayyiz. Mumayyiz ni macam mana? Mumayyiz ni boleh mengenal, boleh tahu baik dan buruk. Okey, boleh tahulah yang mana baik, yang mana buruk. Contohnya kita bagi duit RM5, kita bagi duit RM10 dekat seorang budak kan. Okey, bila dah bagi tu, dia tahu mana nilai yang lebih besar, mana nilai yang lebih banyak, macam itulah. Okey, dia dah boleh kenal apa yang baik, apa yang buruk. Okey, buat baik macam mana, buat buruk macam mana. Okey, itu kriteria tentang mumayyiz. Fala yasihu shaumul majnun. Okey, dan tidak sah juga puasa orang yang gila. Orang yang gila tidak ada akal, maka tidak sah juga puasanya. Wattifli ghairil mumayyiz, dan juga budak yang tidak mumayyiz lagi. Okey, biasanya umur mumayyiz ni berapa tahun? Umur mumayyiz ni biasanya dalam lingkungan berapa tahun? 5 tahun dan ke atas lah. Mumayyiz 5 tahun dan ke atas tu sudah mumayyiz lah dikira. Kalau 1, 2, 3 tahun belum mumayyiz lagi, dia tak tahu apa-apa lagi. Okey. Seterusnya mari kita tengok yang ketiga, al-khuluwu 'anil a'dzar al-mani'ah. Okey, al-khuluwu 'anil a'dzari al-mani'ah, al-haidu wan-nifasu wal-ighma'u jami'un nahari. Okey, apa maksudnya al-khuluwu? Al-khulu bermaksud sunyi ataupun tiada 'anil a'dzaril mani'ah, tiada keuzuran yang menghalang. Okey, tiada keuzuran yang menghalang. Contohnya apa keuzurannya? Al-haidu. Okey, al-haid, apa itu haid? Haid lah, darah haid bagi orang perempuan. Okey, wan nifas, dan nifas. Okey,
Wal ighma'u jami'un nahar. Apa itu al-ighma'? Al-ighma' ini pengsan. Pengsan sepanjang hari. Okey, itu maksud dia. Okey, jadi ada 3 tadi syarat sah. Islam, berakal dan tidak ada keuzuran. Kalau salah satu daripada 3 ni tak cukup, maka tidak sah puasa. Okey, boleh faham? Contohnya orang tu dia puasa tapi dia tidak berakal. Boleh? Jadi sah ke tak puasanya? Tidak sah. Dia Islam, dia tidak ada keuzuran tapi tidak berakal, tidak sah puasa dia. Okey, orang tu berakal, bagus, bijak, okey. Dia tidak uzur tapi dia tidak Islam. Sah ke tidak? Tidak sah juga. Okey. Kalau seorang tu Islam, berakal tapi dia uzur, datang haid, sah ke tidak dia puasa? Tidak sah. Itu maksudnya syarat sah tadi. Syarat sah puasa mesti ketiga-tiga syarat ini dipenuhi barulah sah puasa dia. Boleh Okey, jadi kita tengok maklumat tu himbukan dia terangkan apa maklumat penting. Idza hadat imra'atun, apabila haid, datangnya haid seorang perempuan, au nufisat, ataupun dia nifas, datang nifas, walau lahzatan, walaupun sekejap, lam yasihu shaum, maka tidak sah puasanya. Fala yasihu shaumu man ughmiya alaihi jami'in nahar, dan juga tidak sah puasa bagi orang yang pengsan jami'in nahari, sepanjang hari. Wa in afaqa lahwatan, dan sekiranya dia tersedak sekejap saja, minan nahari, daripada waktu siang itu, sahha saumuhu, maka sah puasanya. Contohnya orang itu dia bersahur bersahur, makan nasi apa semua, lepas tu sampai tengah hari lepas daripada sahur tu, sebelum subuh lagi dia sudah pengsan. Mungkin sebab kenciman dia tinggi sangat ke macam mana, darah tinggi naik ke macam mana, tiba-tiba dia pengsan sepanjang hari, kejut-kejut tak bangun, tak boleh nak bangun dah, bawa pergi hospital apa semua. Sampai di hospital, masuk ward pukul 6.30, dia pun sedar. 6.30 petang dia sedar. Okey, pukul 7 maghrib dia sedar, hanya setengah jam sahaja. Dia maksudnya dia berpuasa hanya setengah jam saja. Boleh ke tak dia puasa? Sah ke tak puasa dia? Sah, sebab dia sedar sebelum maghrib. Tapi kalau dia pengsan tu sejak daripada sebelum subuh sehingga maghrib, lepas maghrib baru bangun, maka puasa hari itu tidak sah. Boleh faham Okey, seterusnya mari kita tengok arkanus shaum. Arkanus shaumi, rukun-rukun puasa ada 2 sahaja. Arkanus shaum ada 2, iaitu yang pertama adalah an-niyah. Apa maksud ni an-niyah? Ya, niat. Yang kedua al-imsaku 'anil mufattirat. Yang kedua rukun puasa adalah al-imsak. Apa? Menahan diri 'anil mufattirat, daripada perkara yang membatalkan puasa. Okey, ada 2 saja. Niat dalam hati, kemudian tahan diri untuk menjaga daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Apa dia perkara yang membatalkan puasa? Nanti kita tengok nantilah. Okey. Tapi ramai dah tahu kan? Okey. Jadi kita tengok sikit lafaz ni. Ni ramai dah tahu juga, kita puasa sama dah kan. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Okey, maksudnya aku berniat untuk berpuasa esok hari, an adai, untuk menunaikan fardu syahri Ramadan, kefarduan pada bulan Ramadan, hadhihi sanah, pada tahun ini, lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Okey, ni yang ni penting. Kat bawah ni, baris yang terakhir ini penting sangat-sangat. Biasa masuk puasa yang ni lah ditanya, sebab orang tak puasa yang ni. Tapi ini penting. Apa dia?
Wa yushtaratu tabyitun niyyati fi sawmi Ramadhan wal qada wan nadari wa sihhati sawmun. Okey, jap. Wal qada wan nadar wa tasihhu niyyatu sawmin nafal qabla az-zawal. Okey, ni yang penting. Wa yushtaratu, disyaratkan, tabyitun niyyah. Apa makna tabyitun niyyah? Okey, kita tengok muka surat seterusnya. Tabyitun niyyah ada di muka surat 78. Apa maksud tabyitun niyyah? Berniat pada malam hari. Okey. Jadi wa yushtaratu tabyitun niyyah, dan disyaratkan berniat pada malam hari fi shaumi Ramadan, bagi puasa bulan Ramadan, wal qada, dan juga qada, wan nadhr. Okey, dan puasa nazar. Nazar ni macam mana? Contohnya dia bernazar, kalau aku dapat puasa SPM ni, aku dapat 10A contohnya. Aku bernazar kalau dapat 10A, aku nak berpuasa 3 hari contohnya. Jadi puasa dia tu puasa nazar, puasa yang wajib ditunaikan sebab Allah menunaikan hajat dia. Okey, itu nazar. Wa tasihhu niyyatu shaumin nafal, dan sah niat puasa an-naflu ni apa? An-nafl ni adalah puasa sunat. Shaumun nafl ni puasa sunat. Qabla az-zawal, sebelum daripada az-zawal. Apa maksud az-zawal? Tergelincir matahari. Maksudnya adalah sebelum waktu zuhur. Okey, jadi kalau kita nak puasa sunat, boleh kita niat, sah kita niat berpuasa pada siang hari pun. Contohnya hari ni hari Khamis kan. Okey, hari ni hari Khamis, kita niat puasa pagi ni sebab kita tak makan gapo-gapo, dengan syarat kita tak makan gapo-gapo lagi lah. Perut kita tak pernah makan lagi daripada waktu subuh sampailah ke sekarang ni, kita tak pernah makan gapo lagi. Kita boleh niat, kita niat aku nak puasa hari ini sunat kerana Allah Ta'ala. Okey, boleh, sah, sebab ini adalah puasa sunat. Tapi kalau kita nak puasa hari ni untuk puasa qada contohnya, hak bulan Ramadan hari tu kita nak ganti qada ni, kita nak ganti puasa bulan Ramadan, maka tak boleh, tak sah niat pada waktu ni, waktu pagi ni. Dia kena niat bila? Malam tadi ataupun sebelum subuh tadi. Okey? Boleh faham jadi kesimpulannya, kalau puasa yang wajib, puasa bulan Ramadan, puasa qada ni wajib sama, ganti kepada Ramadan tadi, ganti kepada puasa bulan Ramadan sama wan nazar, dan puasa nazar tadi, berjanji dengan Allah Ta'ala nak puasa tu puasa yang wajib, puasa nazar ni wajib, maka tak boleh kita niat ketika siang hari, kita wajib niat ketika malam hari sebelum daripada subuh. Okey, tu puasa yang wajib mesti kena niat sebelum daripada subuh. Kalau puasa sunat boleh niat selepas daripada subuh. Sebelum subuh lagilah bagus. Okey, boleh faham lah. Okey, seterusnya kita pindah kepada muka surat seterusnya. Kita nak belajar apa? Kita belajar sunanis saumi, perkara-perkara sunat ketika berpuasa. Okey, tengok yang pertama. Ta'jilul iftar. Apa maksud ta'jilul iftar? Menyegerakan berbuka tu sunat. Okey, dah azan Allahu Akbar, puak lalu. Tak payah tunggu-tunggu, dah puak lalu makan. Tu maksudnya ta'jilul iftar, kita menyegerakan berbuka. Okey, boleh. Tu yang pertama, sunat, dapat pahala. Okey, yang kedua, as-suhur. Apa maksud as-suhur ni? Sahur lah. Sahur tu sunat. Sunat untuk kita berpuasa. Kita puasa tu kita bersahur. Tu sunat, dapat pahala sunat. Okey. Kemudian yang ketiga, takhirus sahur. Kalau kita nak bersahur, kita kena takhir. Takhir ni apa? Melewatkan sahur. Okey, kita lewatkan sahur.
Kalau boleh dekat-dekat nak subuh tu baru kita bersahur. Okey, setengah jam sebelum subuh. Okey, lah ni subuh pukul berapa? Subuh lah ni lewat sikit deh, 9 lebih. 17, 20 gitu. Di antara tu lah. Okey, jadi pukul berapa kita nak sahur? Pukul berapa? Pukul 5.50 boleh dah bangun sahur. Pukul 6 boleh lagi. Okey. Imsak pukul berapa? 6.10 katalah 6.10 tu imsak. Maka kita boleh sahur pukul 6 boleh lagi. Okey, dekat-dekat tu kita akhir sekali waktu akhir kita, semakin akhir kita semakin lewat kita bersahur, sunat. Okey, jangan dekat sangat, takut-takut termasuk waktu subuh dah kita duk makan lagi. Okey, boleh faham? Yang keempat, tarkul kalamul fahish. Sunat yang keempat ketika berpuasa adalah tarku, meninggalkan al-kalamu, perkataan-perkataan ataupun berkata-kata al-fahish, yang buruk-buruk. Kita masa puasa ni tak eloklah kita kecek benda-benda yang tak molek. Okey, boleh. Seterusnya yang kelima, al-ightisalu 'anil janabah qabla al-fajri. Mandi junub qabla al-fajri, sebelum daripada subuh. Okey, kalau kita berjunub pada malam tu, keluar mani contohnya, ataupun kita tu suci daripada haid contohnya, kita dah suci malam tu, tapi kita tak mandi lagi, tak mandi junub lagi, mandi sebelum subuh, mandi junub sebelum subuh, baik. Itu sunat. Okey. Yang keenam, du'aul iftar. Yang keenam, du'aul iftar, berdoa ketika nak berbuka, itu pun sunat. Okey, dikira sunat dalam berpuasa. Yang ketujuh, taftirus shaimin, memberi makan orang yang berpuasa. Taftir, memberi makan as-shaimin, orang yang berpuasa. Okey, kita boleh buat jamuan, biasa kita buat majlis iftar jama'i, tu samalah. Itulah amalan-amalan sunat yang biasa kita lakukan sama-sama ni. Okey, belanja orang, boleh tu termasuklah. Walaupun kita tak buat majlis, kita boleh bagi apa, makanan dekat jiran-jiran, itu termasuk dalam perkara taftirus shaimin. Dan yang ke-8, tarkul hijamah wal fasdu wa nahwihima. Okey, tarku ni apa? Meninggalkan. Al-hijamah, apa benda al-hijamah ni? Berbekam. Wal fasdu, fasdu ni apa? Fasdu ni mengeluarkan darah. Wa nahwihima, dan juga sepertinya. Okey, mana ni? Ni al-hijamah, contoh yang dia bagi dalam buku teks kita ni, al-hijamah, berbekam. Biasa bekam? Biasa. Siapa yang biasa berbekam tahulah ni berbekam. Dia sedut, dia keluarkan darah daripada tubuh ni guna alat ni, alat penyedut ni. Okey, tu al-hijamah dalam bahasa Arab. Al-hijamah bermakna berbekam. Okey, ni al-fasdu, salah satu teknik untuk dia sama lah fungsi dia macam al-hijamah ni juga, untuk merawat penyakit-penyakit. Adalah teknik-teknik dia, iaitu dia dengan cara mengeluarkan darah. Okey, ni daripada urat kaki, urat ni apa semuanya. Okey, boleh boleh. Inilah perkara-perkara sunat, sunanis shaumi, sunat puasa. Okey, sunat ketika berpuasa. Okey, seterusnya mari kita tengok makruhatus shaum, makruhatus shaumi, perkara-perkara makruh ketika berpuasa. Yang pertama, al-ihtijam. Apa pula mana ihtijam ni? Ihtijam ni al-hijamah tadilah, dia cuma tukar wazan sahaja. Al-ihtijam, berbekam. Ni jamak dia dah. Al-hijamah tadi berbekam tu. Okey, perbuatan-perbuatan yang berbekam ni, al-ihtijam ni, maka makruh. Okey. Yang kedua, takhirul iftar. Balik kepada sunat tadi, takhirul iftar, melewat-lewatkan berbuka. Orang bel dah pukul 7, katalah pukul 7 tu masuk maghrib. Kita nak lambat-lambat, basuh pinggan dulu, basuh tangan dulu, jamu orang dulu, kita lambat-lambat, tak apa, panjang sikit masa, kita kata lebih pahala dak. Tu salah tanggapan, salah pemikiran kita, tu salah.
Okey, kita sepatutnya kena bersegera berbuka. Walaupun kita ni tukang bel, tukang azan, Bilal tak. Bilal kita nak bel, kita buka dululah sebab kita tahu dah masuk waktu. Tak bunyi bel lagi pun tak apa, tapi kita dah tahu masuk waktu, maka kita makanlah dulu, barulah kita bel. Gitu. Nyanyi kok juga kan. Tapi makan tu janganlah makan banyak, makan nasi dulu dak lah. Kita makan sikit buah kurma, sudah sikit minum air, Allahu akbar, Allahu akbar. Okey, segera berbuka. Okey, tapi kalau kita melewat-lewatkan berbuka, maka dia jadi makruh. Yang ketiga, ta'jilus sahur, menyegerakan sahur. Sahur awal. Okey, ni pun makruh juga. Pukul 12 tengah malam, malah nak tidur dah ni, terus makan selalu lah. Malah dah bangun nak sahur esok, terus makan ni. Hak kita beli untuk nak moreh hari tadi ke apa semua tu, untuk moreh lepas tu kita makan banyak selalu, pakai tiba selalu ni. Hak tu pun adalah perbuatan yang makruh. Tak molek lagu tu. Sepatutnya kita kena bangun sahur. Kita kena bangun sahur. Bukan kita sahur awal pukul 12 tu sahur dah. Okey, tak sih lagu tu dah. Okey, yang ke seterusnya, yang keempat, as-siwaku ba'da zawal. Siwak ni apa? Siwak bersugi. Tahu sugi? Sugi ni buruh gigi lah. Okey, bersugi. Ba'da ke apa? Ba'da selepas ke sebelum? Ba'da ni selepas az-zawal. Az-zawal ni ustaz sebut dah tadi. Az-zawal ni maksudnya tergelincir matahari. Tergelincir matahari ni adalah menunjukkan waktu zuhur. Jadi bersiwak mesti kena sebelum daripada waktu zuhur. Selepas daripada waktu zuhur, kalau kita nak buruh gigi, kita nak bersiwak lagi, dia jadi sudah makruh. Okey, boleh faham? Gitu dah. Nak bersugi, nak buruh gigi apa semua sebelum daripada zuhur. Selepas daripada zuhur kita bersugi lagi dalam waktu, sedangkan kita berpuasa, maka dia jadi makruh. Makruh. Yang kelima, okey, al-mubalaghatu fil madmadati wal istinsyaq. Apa dia al-mubalaghah? Al-mubalaghah ni sentiasa kerap kali fil madmadah. Madmadah apa rasa? Apa maksud madmadah? Madmadah ni seperti mana yang kita sebut madmadah. Bunyi macam apa? Madmadah ni maksudnya adalah berkumur. Madmadah. Sama ke? Bahasa Arab dia ambil perkataan gitulah daripada bunyi kita, bunyi-bunyi tu kan. Okey, jadi madmadah ni berkumur. Wal istinsyaq, apa maksud istinsyaq? Ni masuk air ke hidung masa kita ambil air semaya tu ni. Tu tak silap. Apa ni, ia jadi makruh ketika berpuasa. Tidaklah membatalkan puasa. Contohnya kita nak ambil air semaya. Setiap kali kita nak semaya, contoh semaya asar, semaya zuhur, kita berkumur, kita pun buat gitu. Okey, tidak membatalkan puasa, tapi ianya makruh. Okey, kita itu makruh sebab masa air ke hidung kita bukan masuk sampai dalam, kita buat sini sahaja. Okey, supaya hilang apa ni, kotoran-kotoran ni, dan juga mulut kita ni hilang sisa-sisa makanan ke apa, biasanya gitu kan, fungsi untuk kita berkumur tu ni. Tapi kalau kita selalu buat gitu, sikit-sikit berkumur, sikit-sikit berkumur, setiap kali ambil wuduk kita berkumur. Ambil wuduk kita ketika puasa sunat, dapat pahala. Tapi kalau ambil wuduk sama, lepas tu kita berkumur sama, tu jadi makruh pula. Berkumur tu makruh, dia tidak jadi sunat dah ketika ambil wuduk tu. Okey, kalau kita berpuasa. Boleh faham ni? Okey, yang keenam pula, al-qublatu wal mu'anaqatu wal lamsu liman harakat hadhihi syahwatahu. Ni untuk bagi orang yang ada suami, dah jadi suami ataupun isteri. Al-qublah ni apa? Al-qublah, al-qublah ni ciuman. Dia cium isteri dia. Wal mu'anaqatu,
Dan bermesra-mesra walamsu, sentuh, sentuh liman harakat, bagi orang yang bergerak ataupun naik syahwatnya. Ni tak molek juga deh. Walaupun suami kita ataupun isteri kita tu sudah halal, tapi tak boleh kita ambil kesempatan ketika berpuasa tu untuk bermesra-mesra. Elakkanlah perkara ni, kerana ianya menyebabkan jadi makruh. Makruh deh. Okey, dan yang ketujuh, dzauqut ta'am, merasa makanan, ma'a adami wusuli syai'in ilal jawfi, tanpa masuknya makanan itu ke dalam rongga ni. Kita terah makan ni, biasanya orang tina dia masak buat gula ke gapo ke, dapur masa ketika dia puasa dia pun ambil sikit. Tak, dia tak mulut dia. Tak sikit lah. Di mulut dia tu nak rasa masin kau, tawar kau, manis kau, kerana ni nak tahu setara mana dia merasa makanan tanpa masuk pakai dalam rongga tekak ni. Tak masuk pun, dia bukan gitu, tak masuk dalam ni, hanya di hujung-hujung lidah, hujung-hujung sikit. Tak nak rasa makanan tu, nak molek kodok, rasa dia manis masin apa semua tu. Makruh sahaja, tidak membatalkan lagi. Tidak membatalkan puasa dia teras sikit tu. Okey, tapi makruh. Makruh. Seeloknya kan, seeloknya bagi kau orang hok tak puasa lah. Bagi kau orang tak puasa terah. Kalau tak ada boleh kita terah, tapi makruh. Kalau tak ada orang lain untuk terah, orang yang tidak berpuasa terah, kita boleh terah. Orang tena lah deh. Dia boleh terah untuk sebabnya kalau dia buat makan ni tu tak sedap, tak molek, nyayo kat orang juga ni. Nak buat benda baik dah, nak jamu orang buka puasa, tapi dalam masa yang sama silap bubuh garis sekilo, berat nyayo kat orang ni. Dia tak berapa cerak nak masak ni, kena pandai lah. Okey, jadi sesalah kita untuk perkara-perkara yang makruh ketika berpuasa. Okey, wallahu alam bissawab. Kita jumpa lagi insya-Allah. Semula-semula dah setengah jam ni ustaz bagi penerangan tentang tajuk ni. Ustaz tak nak panjang sangat, kalau tidak ia jadi kan masa untuk awak belajar ni tak boleh panjang-panjang sangat untuk melihat skrin dah. Tu. Jadi ustaz limitkan sahaja kepada setengah jam. Wallahu alam bisawab. Kita jumpa lagi insya-Allah. Tulis nota, tulis maksud. Insya-Allah. Wallahu alam bisawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.